Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatan min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, fahamkanlah kami tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan alimkanlah kami dengan ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkanlah kepada kami semua jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Yang dihormati, siapa tak tahu nak panggil apa, Tan Sri Husin, entah Tan Sri apa, dah lama tak jumpa. Tiba-tiba dia tegur lepas sembahyang, dia tegur, saya tengok dah cam dah. Berapa puluh tahun tak pernah jumpa daripada sekolah menengah. Saudara Husin ataupun Tuan Haji Husin lah. Ada jawatan kuasa Surah An-Nur, kru dan tim Dakwah Unlimited, dan juga Syabab Dakwah. Seterusnya yang dihormati tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada malam ni ialah berkenaan dengan Illuminati. Apa dia Illuminati? Nanti dalam kuliah kita ini juga saya diminta untuk ulas sedikit tentang ICERT ataupun ICERT, yang sebenarnya dah banyak tempat saya ulas, tapi sebab di sini belum pernah dengar lagi, kita masukkan sedikit ulasan berkenaan dengan International Convention on the Elimination of Racial Discrimination, supaya, dan sebenarnya ICERT ataupun ICERT ini juga dia ada kaitan dengan Illuminati. Sebab kalau tuan-tuan faham isu berkaitan dengan Illuminati ini, dia ada perbahasan-perbahasan dan perbincangan yang sangat menarik sebenarnya untuk kita orang Islam mempelajari tentang isu-isu seperti ini. Baik, sidang hadirin sekalian, bila kita sebut tentang Illuminati, apa yang dimaksudkan sebagai Illuminati? Illuminati ni, kalau tuan-tuan tengok dari segi bahasa tu, dia ada kaitan dengan cahaya, kan? Benda yang cerah. Itu kalau kita tengok dari segi bahasa, benda yang illuminate, kan? Tengok cahaya yang keluar, bersinar, terang. Tetapi dalam perbincangan kita ini, bila sebut Illuminati, dia adalah satu kelompok kumpulan, kalau bahasa kita bawah tanah, kumpulan rahsia, kumpulan yang bergerak dengan cara yang sebenarnya ada agenda-agenda yang jahat ataupun agenda-agenda yang buruk terhadap kelompok-kelompok yang tertentu. Baik, dan perbahasan ini panjang sebenarnya. Saya tak berminat untuk nak bercerita tentang historical background secara panjang lebar, sebab kita ada masa dan sejam sahaja untuk ceramah. Cuma saya akan bercakap secara sekali lalu bagi tuan-tuan yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang historical background, latar belakang sejarah yang panjang berkaitan dengan Illuminati ini. Tuan-tuan boleh buat research ataupun bacaan sendiri. Tapi sebagai pengenalan tuan-tuan sekalian, ada beberapa pandangan, tapi antaranya yang boleh saya kongsinya ialah dikatakan bahawa Illuminati ini satu nama yang diberikan dan juga dikaitkan dengan beberapa kumpulan tertentu. Dia bukan milik ataupun ditujukan kepada satu kumpulan yang khas, tapi dia digunakan dan dituju kepada beberapa kumpulan yang tertentu. Dan kalau kita tengok kepada sejarah dia ada kaitan dengan gerakan Illuminati Bavaria di Eropah Timur dan sebagainya. Kumpulan-kumpulan rahsia underground ini
Antara sejarah dia ialah pada tahun 1776 kan. Dengan pelbagai sejarahnya, termasuk Adam Weishaupt yang dikaitkan dengan sebagai seorang yang berketurunan Yahudi, yang mana mempunyai latar belakang pendidikan yang tertentu. Dan kalau tuan-tuan tengok gerakan ini dan setiap kumpulan yang dikaitkan dengan Illuminati, gerakan bawah tanah, gerakan rahsia ini, semua ni dia ada kaitan dengan Yahudi. Semua ni ada kaitan dengan Yahudi, dan mereka ada plan yang tertentu untuk menguasai tempat-tempat strategik dalam dunia ini, New World Order dan sebagainya. Maka ini semua perbincangan-perbincangan yang panjang sebenarnya. Tapi itu secara ringkas untuk tuan-tuan tahu bahawa dia adalah satu gerakan rahsia, gerakan termasuk jenayah yang terancang, yang mana mereka bergerak dengan cara yang tersusun. Pakatan mereka adalah satu pakatan yang sistematik kan, di seluruh dunia, dan mereka ada kaitan dengan Yahudi. Lambang tu banyak kan, ada yang lambang mata, ada yang lambang geometri dan sebagainya, tetapi dia merujuk kepada satu gerakan yang mempunyai hala tuju yang sama. Baik, soalannya, adakah Illuminati ni benar-benar wujud, ataupun dia sekadar teori konspirasi yang tidak berasas? Jawapan dia, kalau kita lihat kepada sejarah yang panjang penentangan Yahudi dan juga Bani Israel ke atas rasul-rasul dan nabi-nabi alaihimussalatu wassalam yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sepanjang sejarah ajaran Allah taala diturunkan atas muka bumi ini, maka kita mengatakan bahawa apabila perkataan Illuminati itu digunakan sebagai merujuk kepada gerakan-gerakan rahsia, jenayah terancang dan sebagainya, maka kita mengatakan bahawa itu yes, betul. Tetapi kalau kita kata bahawa ada satu kumpulan yang nama dia khas dengan nama Illuminati, yang tu tak dapat disahkan. Okay? Yang tu tak dapat disahkan. Tapi kalau kita guna perkataan itu secara umum bagi merujuk kepada istilah-istilah yang kita sebut sebentar tadi, maka dia mempunyai satu sejarah yang panjang berkaitan dengan penentangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap orang Islam secara khususnya. Dan kalau kita nak ambil sejarah yang terkemudian, sebab kita tak ada masa nak bincang sejarah yang lebih dahulu, lebih awal daripada kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, dengan peristiwa pendeta Yahudi, dengan peristiwa pendeta Nasara yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Talib dan sebagainya, dan kitab-kitab sirah dan lain-lain yang menjelaskan tentang permusuhan dan perancangan jahat Yahudi terhadap kedatangan Islam, maka kita mengatakan bahawa daripada pengajian sirah yang kita belajar, biography of the prophet, of our holy prophet, maka itu menunjukkan bahawa memang ada rancangan jahat kumpulan ini untuk menghadapi orang Islam. Baik. Antaranya kita lihat sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima dalam Al-Quran, ayat yang ke-82. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. Allah Ta'ala menceritakan kepada kita bahawa golongan yang disebut sebagai mempunyai permusuhan yang paling dahsyat, yang paling keras terhadap orang-orang Islam, yang mana Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhan dia terhadap golongan mukmin, terhadap orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Tiada siapa yang boleh challenge, sebab ini ialah apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Tak ada siapa yang boleh challenge otentiknya ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana Quran sendiri menceritakan bahawa yang paling jahat terhadap orang Islam dua ni. Yahudi nombor satu Allah Ta'ala sebut, yang keduanya puak musyrik, golongan yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi daripada itu tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok sejarah ini, kita akan dapati bagaimana Yahudi ni dia buat macam-macam kepada orang Islam.
Dan dia buat secara tersusun, terancang rapi dia buat. Sebelum kita pergi tengok sejarah, saya nak sebut beberapa contoh pengalaman saya sebagai lawyer. Tuan-tuan biasa tengok anggota polis yang didakwa di mahkamah kerana rasuah? Biasa tengok? Kan? Tuan-tuan biasa tengok custom, immigration, pegawai-pegawai kaki tangan penguatkuasaan undang-undang, magistrate, DPP, Deputy Public Prosecutor, kan? Orang yang terlibat dalam hal ehwal undang-undang, kehakiman, juga terlibat dengan rasuah, korupsi. Biasa tengok kan? Benda biasa. Tuan-tuan tengok dalam kes Sulu dulu di Sabah, yang kena tangkap ialah polis cawangan khas, SB sendiri, Special Branch, ditangkap oleh pihak polis kerana SB sendiri tidak menjalankan tugas dia dan dia menyeleweng, dia tidak menyampaikan maklumat yang sepatutnya kepada pihak polis. Ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah. SB pun kena. Menunjukkan kepada kita bahawa golongan yang korup ni, tuan-tuan sekalian, ada di mana-mana. Dan kenapa dia korup? Itu ada banyak sebab. Termasuk underground activities, kan? Kumpulan sindiket. Kalau tuan-tuan tengok lawyer umpamanya, kadang-kadang sindiket dadah, sindiket jenayah ni, dia akan ambil legal opinion. Penjenayah pun dia akan ambil legal opinion. Bukan tuan-tuan je ambil legal opinion. Orang nak buat jahat pun dia akan tanya lawyer, macam mana nak buat jahat supaya polis susah nak tangkap. Kalau polis dapat tangkap, susah untuk cukup bukti prima facie ataupun beyond reasonable doubt, ataupun susah nak lekat kes tu dekat mahkamah kalau pergi ke mahkamah. Maknanya jenayah ni pun, tuan-tuan, dia ada jenayah terancang. Dan mereka menggunakan khidmat golongan profesional untuk memastikan bahawa bila mereka buat satu-satu jenayah, anggota-anggota jenayah tadi akan terlepas daripada hukuman ataupun daripada penguatkuasaan undang-undang. Malah kalau tuan-tuan tengok, mereka juga menyuap golongan penguatkuasa undang-undang untuk memastikan bahawa aktiviti jenayah mereka ini dapat dijalankan dengan lancar. Ini realiti dunia kita hari ini. Maka kalau orang kata Illuminati ni tak ada, kita kata bahawa yes, istilah Illuminati kepada satu kumpulan khusus yang tu kita tak boleh sahkan. Tapi walau bagaimanapun, kewujudan golongan-golongan yang bergerak di bawah tanah dan sebagainya ini memang wujud golongan. Dan kita nak tengok satu persatu setakat mana yang sempat, tuan-tuan sekalian. Baik, kalau tuan-tuan tengok Yahudi, apabila mereka berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benda pertama yang mereka buat kepada orang Islam ialah mereka sabotaj ekonomi orang Islam. Dia buat embargo, pemboikotan. Mereka boikot ekonomi orang Islam. Ini sejarah yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tuan-tuan kata bahawa Yahudi dia tidak memusuhi orang Islam, Yahudi dia tak ada rancangan untuk melemahkan orang Islam, itu bohong. Sebab berasaskan kepada biography of our holy prophet, berdasarkan kepada sirah nabawiyah, menunjukkan bahawa memang mereka daripada sejak zaman Nabi lagi mereka mengatur rancangan untuk melemahkan orang Islam. Antaranya, sebagaimana yang kita tahu bahawa orang Islam golongan Muhajirin sampai di Madinah disambut oleh golongan Ansar. Tapi masalahnya, tuan-tuan, Ansar yang menolong Muhajirin, Ansar sendiri bukanlah satu kelompok yang mempunyai kekuatan ekonomi. Di Madinah, ekonomi Madinah dipegang oleh Yahudi, bukan dipegang oleh orang Islam yang bernama Ansar, kaum Ansar, ataupun yang bernama kaum Muhajirin. Sebagaimana kita sekarang dalam negara kita, tuan-tuan dan sekalian, ekonomi negara kita bukan dipegang oleh orang Islam. Itulah juga yang berlaku di Madinah. Ekonomi Madinah, kekuatan ekonomi Madinah tidak berada pada tangan orang Islam. Maka apa yang berlaku, tuan-tuan sekalian? Yahudi telah menggunakan kekuatan ekonomi mereka untuk melemahkan orang Islam,
dengan melaksanakan pemboikotan ekonomi terhadap orang Islam, dan mereka tidak mahu untuk menjalankan urusan dengan orang Islam di Madinah. Negara kita sekarang, tuan-tuan, ada tak benda ni berlaku? Ada? Saya nak bagi satu contoh, tuan-tuan. Di sebuah negeri, tak mau sebut negeri mana, sebab live ada 3 kamera ni. Ni satu dunia boleh tengok. Jadi nama negeri kita tak boleh ceritalah. Kalau tuan-tuan nak tahu negeri mana, kena angkat kamera ni buat keluar. Ada satu negeri, tuan-tuan, dia bina satu bangunan yang berkaitan dengan pentadbiran undang-undang dan kehakiman, tempat nak bercara orang dan sebagainya. Negeri ni, apa yang berlaku, tuan-tuan, bila ada satu-satu projek, kan, satu-satu projek, agak-agak, tuan-tuan, orang berebut tak? Kontraktor berebut tak? Ke tak berebut? Semua orang tahulah, duduk kat Terengganu pun kita tahulah, kan, ada projek je, alah, projek 10,000, 20,000 pun berebut. Kawan saya, tuan-tuan, kawan saya, sahabat saya, rumah dia bumbung terangkat, kena tiup dia ribut. Datang satu hamba Allah, kononnya nak kena repair lah, dia kontraktor ni dilantik untuk repair rumah dia, tapi repair sikit sangat, klaimnya banyak. Dia suruh sign, tapi dokumen hak suruh sign tu dia lipat banyak-banyak, dia bagi tunjuk bahagian sign je, dia tak mau bagi tengok berapa jumlah yang dia nak claim tu. Nampak tak? Itu hanya 10,000, 20,000, tuan-tuan. Itu pun orang buat dengan cara yang tak betul. Hak ni bangunan, tuan-tuan, banyak juta lah, banyak juta. Apa yang berlaku, yang saya nak ceritanya, embargo ekonomi, pemboikotan ekonomi, sabotage projek dan seumpamanya. Bila mereka ni ada, kita kata circle, kan, dia ada circle dia ada network dia, yang mana kalau kita buat satu benda yang tidak disukai oleh mereka, mereka boleh sabotage kita. Apa yang mereka buat, tuan-tuan? Hamba Allah ni, dia dapat projek tu. Bila dia dapat projek, dia patut siapkan bangunan tu dan pada certain period yang tertentu, betul tak? Dia mesti siap, kan? Tapi dia tak dapat siapkan. Pasal apa, tuan-tuan? Sebab dia tak dapat bekalan pasir, dia tak dapat bekalan batu, tak dapat bekalan besi, tak dapat bekalan untuk dia bina bangunan, kerana semua pembekal supplier yang ada di tempat itu semua boikot. Siapa yang terlibat dalam bidang construction, siapa yang terlibat dalam bidang pembinaan, dia tahu benda ni. Bukan mudah, tuan-tuan, nak dapat lori kalau pihak yang terlibat dia boikot kita. Bukan mudah, tuan-tuan, nak dapat bekalan pasir dengan kuantiti yang tertentu, kualiti yang tertentu, spesifikasi yang tertentu dan sebagainya. Kalau pihak supplier itu dia boikot kita, dia sabotage kita, dan menyebabkan projek tadi tergendala. Bukan kerana dia tak mampu, tapi kerana ada sabotage oleh pihak-pihak yang terlibat. Ini dunia perniagaan, tuan-tuan. Bukannya competition yang sehat, tapi competition yang sangat unhealthy, yang sangat tidak sehat dalam dunia kita pada hari ini. Maka sebab tu kalau orang kata Illuminati ni tak ada, sebenarnya bohong. Benda ni memang ada, tuan-tuan sekalian. Masing-masing melakukan satu jenayah yang terancang untuk menjatuhkan antara satu sama lain. Maka apa yang berlaku, tuan-tuan sekalian? Lalu orang-orang Yahudi tidak mahu membantu ekonomi orang-orang Islam, dan sewaktu benda ni terjadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar Abu Bakar Siddiq untuk pergi berjumpa dengan pemimpin-pemimpin Yahudi untuk pinjam daripada dia sedikit harta daripada Yahudi untuk bantu orang Islam, dan bagi wasiat supaya tidak berlaku kasar dan tidak menyakiti dia. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Ketika mana Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai ke Baitul Midras, tempat ibadat orang Yahudi, sampai di Baitul Midras, pada masa itu tokoh besar Bani Qainuqa,
Dia ni merupakan salah seorang kita kata pendeta ataupun pemimpin agama Yahudi pada masa itu. Lalu Abu Bakar Siddiq membawa pesanan dan memberikan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Lalu bila dia baca sampai habis, dia kata apa? Tuhan kamu perlu, dia kata, kami akan bantu. Tuhan kamu perlu, kami bantu. Dihina orang Islam, kan? Dihina orang Islam. Lepas tu dia kata, dan tidak sampai pada setakat itu sahaja. Dia orang kata apa? Bahawa dia orang tidak mau menolong orang Islam. Tak mau. Termasuk tolong bayar hutang dan sebagainya. Tak mau. Jual beli pun tak mau. Pegang amanah untuk orang Islam pun tak mau. Maka ini antara sebab, tuan dan sekalian, orang Islam di Madinah berada dalam keadaan tertekan kerana sabotaj yang dibuat oleh orang Yahudi, terutamanya dalam bab ekonomi. Yang kedua, tuan dan sekalian, Yahudi dia sabotaj orang Islam, dia khianat kepada orang Islam. Termasuk apa yang dilakukan oleh mereka ialah menghalang dakwah Islamiyah, yang mana mereka mencipta fitnah dan kebencian antara orang Islam, sesama orang Islam dan di kalangan penduduk Madinah. Ini semua kerja Yahudi. Dia lagakan orang Islam, dia bangkitkan kebencian di kalangan orang Islam, dan mereka rancang benda ni dengan cara yang rapi. Hari ini cuba tuan-tuan tengok bagaimana orang Islam, sama-sama orang Islam berlaga antara satu sama lain. Orang Islam benci kepada para ulama, orang Islam boleh pertikaikan para ulama, dan mereka kata bahawa ulama pun buat salah. Dia kata ulama pun boleh buat silap, kita tak perlu ikut kepada apa yang disebut oleh para ulama. Ini bahaya. Pasal apa tuan-tuan? Kita akui betul para ulama boleh buat silap. Ulama tidak maksum. Kalau ulama pun boleh buat silap, ahli politik yang bukan ulama lagi-lagi boleh buat silap. Kenapa engkau tidak ungkitkan politician yang bukan ulama, yang lebih lagi terdedah kepada kemungkinan untuk melakukan kesilapan? Tapi orang-orang yang macam ni tuan-tuan, dia akan create keraguan, dia akan cipta keraguan supaya orang Islam tidak lagi menghormati para ulama, tidak lagi menghormati orang yang alim, dan akhirnya orang Islam tidak lagi ada kepercayaan kepada tokoh-tokoh agama. Ini dia datang punca dia daripada Yahudi sejak daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku tuan-tuan? Termasuk satu kisah yang dibawa oleh Ibnu Hisham dalam sirah Ibnu Hisham. Satu orang Yahudi yang bernama Syaz bin Qais, dia hantar satu orang pemuda Yahudi untuk duduk, dan kemudian duduk dalam majlis bersama-sama dengan kaum Ansar. Kemudian lemparkan isu. Pasal apa lemparkan isu? Benda hak lepas-lepas, hak dah lupa dah, kita buka balik cerita tu. Tujuan dia supaya berlaku perbalahan. Apa yang mereka buat? Duduk dalam majlis sama-sama kaum Ansar, lalu mereka keluarkan percakapan tentang satu perang yang pernah berlaku sesama kaum Ansar dulu. Maka menyebabkan berlaku pertengkaran di antara kaum Ansar, sama-sama kaum Ansar ni bergaduh. Sama-sama orang Islam menjadi bergaduh. Puncanya Yahudi ni dia lemparkan isu. Dia keluarkan isu, kita dapat isu ni masing-masing, apa orang kata, berlaga sama-sama orang Islam. Lalu apabila peristiwa ini berlaku dan berita ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menyatakan tentang apa yang dilakukan oleh puak Yahudi ni. Nabi kata apa? Nabi kata, ma'syaral muslimin. Nabi kata, wahai orang-orang Islam. Nabi kata apa? Nabi kata, Allah abi da'wal jahiliyah wa ana baina azhurikum ba'da an hadakumullahu lil Islam. Nabi kata Allah, Nabi kata, apakah kamu ni nak angkat dakwah seruan jahiliyah padahal aku ni masih ada di antara kamu? Punca apa tuan-tuan? Punca Yahudi tadi. Macam kita sekarang lah, kita orang Islam, masa dia tengok duk elok-elok, maka musuh dia akan tengok.
Bila orang Islam duduk elok-elok, dia kata ini bahaya. Sebab orang Islam kuat, mereka bersama dan mereka aman damai antara satu sama lain. Maka musuh orang Islam, dia akan fikir apa isu yang boleh melaga-lagakan orang Islam. Bila mereka dapat satu isu yang boleh melagakan orang Islam, mereka campakkan satu isu di tengah-tengah masyarakat Islam. Mereka lontarkan satu-satu isu yang mereka tahu bahawa isu ini, mereka telah analyse, mereka telah analisa isu ini. Isu ini sensitif di kalangan orang Islam. Orang Islam boleh bergaduh kalau bercakap tentang isu ini. Maka mereka keluarkan satu isu. Maka betul, apabila isu tadi disambut oleh satu orang, dua orang, tiga orang, akhirnya berlaku perbalahan di kalangan orang Islam. Tuan-tuan tengok dalam negara kita hari ini, betul tak? Apa yang berlaku? Bukan sahaja dalam negara kita, tuan-tuan boleh tengok di Fatani sekalipun, di negara Thailand, sama-sama orang Islam bergaduh antara satu sama lain dalam keadaan mereka ditekan oleh kerajaan mereka. Tuan-tuan sekalian, sama-sama orang Islam yang tertindas ini pun boleh bergaduh antara satu sama lain. Di Filipina, di Syria, di Iraq dan sebagainya, Libya dan tempat-tempat orang Islam yang lain bercakaran antara satu sama lain, sama-sama orang Islam. Mana Yahudi dia tahu bagaimana nak pilih isu, dan isu tadi dicampakkan di tengah-tengah orang Islam. Lalu dia kata, padahal aku masih ada di antara kamu, Nabi kata, setelah Allah tunjukkan kamu kepada Islam, an hadakumullahu lil Islam, Allah Ta'ala tunjukkan kamu Islam, wa akramakum bihi, dan Allah Ta'ala muliakan kamu dengan Islam. Lepas tu Nabi kata, wa qata'a bihi amral jahiliyati was, dan dia kata bahawa setelah Allah tunjukkan kamu kepada Islam, wa akramakum bih, dan memuliakan kamu dengan Islam, dan memutuskan perkara-perkara jahiliyah, dan menyelamatkan kamu daripada kekufuran dengan Islam, serta menyatukan hati-hati kamu. Dah selamat dah daripada kekufuran, satukan hati-hati kamu. Tiba-tiba dengan sebab benda-benda yang macam ni, maka berlaku pergeseran sesama orang Islam. Lalu para sahabat sedar bahawa mereka telah terperangkap dengan godaan syaitan dan tipu daya musuh mereka. Lalu mereka menangis dan saling berpeluk antara Aus dengan Khazraj, berpeluk berbaik-baik semula. Lalu mereka pergi mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Cara yang ketiga, tuan-tuan sekalian, orang-orang Yahudi ni, mereka campakkan isu-isu yang menyebabkan orang Islam jadi goyang terhadap agama dia sendiri. Dia campakkan isu yang menyebabkan orang Islam jadi ragu-ragu terhadap agama dia sendiri. Hari ini tuan-tuan, lepas satu persatu isu, benda yang tak sepatutnya kita bergaduh, yang tak sepatutnya kita bercakaran, kita akhirnya bercakaran. Pasal LGBT pun boleh bercakaran, tak ke pelik? LGBT ni cerita apa tuan-tuan? Cerita geng pondan. Hak tu pun kita bergaduh. Cerita pasal geng lesbian. Kita nak ambil tindakan terhadap orang lesbian, terhadap orang gay, terhadap orang pondan yang duk buat maksiat ni, tapi kita bergaduh tentang bagaimana cara nak hukum orang yang buat maksiat. Tak ke pelik tu? Sedangkan golongan yang terlibat dengan homoseksual dan sebagainya, mereka ini dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan tahap kemurkaan Allah Taala terhadap jenayah yang macam ni. Apa lagi yang kita nak cakap tuan-tuan? Kalau Allah Taala musnahkan kaum yang terlibat dengan perbuatan jenayah kaum Nabi Lut tu sebegitu rupa, tiba-tiba masih ada yang kata, oh tak, kita kena cakap elok dengan dia, kena buat baik dengan dia. Ini cara musuh-musuh Islam mencampakkan keraguan kepada orang Islam. Kemudian yang keempat, Yahudi tuan-tuan sekalian, dalam melemahkan orang Islam, dia mencari maklumat, dia mengintai orang Islam, dan dia cuba mendapatkan perkara-perkara yang dia boleh tengok bahawa itu boleh digunakan untuk menghancurkan orang Islam. Tuan-tuan biasa tengok cerita-cerita company antara satu sama lain bertanding kan, syarikat bila dia nak keluarkan satu produk, dia sembunyikan dulu produk dia, betul tak?
dia rahsiakan dulu. Pasal apa? Sebab takut nanti maklumat itu, data itu diketahui oleh kompetitor dia, pesaing dia. Nanti pesaing dia akan keluarkan produk yang dapat menandingi produk dia yang baru akan dikeluarkan. Itu orang berniaga, tuan-tuan. Orang berniaga pun dia tahu bahawa dia ada kompetitor, dia ada pesaing. Maka Yahudi tahu bahawa Islam akan memusnahkan agama dia. Islam akan mengalahkan agama Yahudi. Dia tahu bahawa daripada sejak zaman dulu sehingga sekarang mereka akan berhadapan dengan orang Islam. Maka sudah tentu mereka perlu mengatur rancangan bagaimana untuk mengalahkan Islam, walaupun sebenarnya mereka takkan dapat mengalahkan Islam kecuali jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang berlaku, tuan-tuan, Ibnu Hisham, dalam sirah Ibnu Hisham, dia menceritakan bagaimana Yahudi berpura-pura memeluk Islam, jadi munafik, puak munafik. Tujuan dia nak duduk bersama-sama dengan orang Islam. Pasal apa? Nak dapatkan maklumat bagaimana cara nak lemahkan orang Islam. Dan itulah yang berlaku pada zaman moden apabila Belanda gagal menguasai Aceh. Tuan-tuan tahu, Belanda bila dia masuk untuk menawan Indonesia, sebahagian besar Indonesia dapat ditawan oleh Belanda, dapat dikalahkan oleh Belanda, kecuali kawasan Aceh. Wilayah Aceh gagal dikuasai oleh Belanda. Aceh tahu bahawa pesantren-pesantren yang ada itu kuat dalam menentang Belanda. Maka apa yang Belanda buat? Belanda hantar Christian Snoek Hegeronje. Belanda hantar Christian Snoek Hegeronje untuk menjadi tokoh agama di kalangan orang Islam Aceh pada masa itu, Indonesia pada masa itu. Dan kalau tuan-tuan tengok, baca kisah Christian Snoek Hegeronje, seorang orientalis Belanda, dia masuk, dia berkahwin dengan perempuan Indonesia, mereka duduk di kalangan pesantren. Dan kalau tuan-tuan tengok Snoek Hegeronje, dia bawa orang Islam, tok-tok guru pondok pergi haji. Tuan-tuan boleh tengok gambar Snoek Hegeronje bersama-sama tok-tok guru pondok pesantren, bersama-sama dengan penuntut pondok pesantren di Indonesia, dan dia boleh bercakap Arab jauh lebih baik daripada kebanyakan orang Islam. Kalau tuan-tuan tengok di universiti barat, ada kitab-kitab Arab yang ditulis oleh Snoek Hegeronje. Tuan-tuan bercakap Arab tak? Tuan-tuan baca Quran daripada kecil lagi. Daripada kecil lagi baca Quran. Sekarang umur berapa? 50, 60, 70, pencen dah. Tapi masih tak boleh cakap Arab. Tulis kitab lagi tak boleh. Tapi orientalis yang bernama Christian Snoek Hegeronje, tuan-tuan sekalian, dia boleh jadi tokoh dan dia boleh menulis kitab dalam bahasa Arab. Dan kitab tulisan dia menjadi rujukan sampai hari ini. Pelajar-pelajar kita yang buat PhD pergi ke benua Eropah, kebiasaannya kalau belajar tentang syariat Islam, kebiasaannya akan menakalkan apa pendapat-pendapat yang ditulis oleh Snoek Hegeronje. Betapa kuatnya pengaruh Snoek Hegeronje. Ini kalau orang kata tak ada gerakan untuk melemahkan orang Islam, bohong, tuan-tuan. Maka Snoek Hegeronje, bila dia telah mendapat maklumat yang diperlukan, maka dia telah mencadangkan kepada Belanda apa yang perlu dilakukan. Dia mencadangkan kepada Belanda apa yang perlu dilakukan. Akhirnya, tuan-tuan sekalian, dengan beberapa cadangan daripada Snoek Hegeronje, maka Belanda telah mendapat menentang apa yang kita panggil sebagai Aceh, dan sebahagian besar daripada Aceh kalah kepada serangan Belanda. Pasal apa? Sebab mereka meniupkan api permusuhan sesama orang Islam di pesantren-pesantren di Aceh. Melemahkan orang Islam melalui maklumat yang disalurkan oleh Snoek Hegeronje. Kita, tuan-tuan, benda ni direkodkan dengan begitu detail, dengan begitu terperinci, tapi orang Islam tetap tidak mau mengambil pelajaran, ibrah daripada tipu daya musuh kepada orang Islam. Itu pun duk bergaduh lagi. Illuminati ni tak ada, mana ada Yahudi nak khianat orang Islam. Orang Islam sendiri yang lemah nak salahkan orang lain pula. Tengok, memanglah kita lemah. Kita lemah ni ada banyak faktor. Satu faktor dalaman, faktor kita sendiri. Tapi faktor luaran juga ada. Musuh menyusun rancangan macam mana untuk melemahkan kita. Kita
Kita tak boleh nafikan bahawa kita pun silap dalaman kita. Pada masa yang sama, jangan nafikan bahawa faktor luaran memang ada untuk mengalahkan orang Islam. Tapi ada orang Islam, dia memperlekehkan bila kita kata adanya gerakan-gerakan tersusun untuk melemahkan orang Islam dan sebagainya. Kemudian golongan Yahudi pada masa itu memfitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pelbagai cara. Mereka memfitnah Nabi kita, dan sehingga menyebabkan berlaku pelbagai perkara, dan termasuklah sampai ke peringkat seterusnya berlaku peperangan antara Yahudi dengan orang Islam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Yahudi melanggar perjanjian antara orang Islam dan sebagainya. Dan kemudian mereka buat tipu daya. Selepas kewafatan Nabi, mereka telah membuat tipu daya untuk memastikan bahawa orang Islam ni akan terus dapat dikalahkan, termasuk peranan mereka dalam pembunuhan Khalifah Uthman ibn Affan. Uthman mati terbunuh kerana antara faktornya Yahudi yang menyusup masuk dan merosakkan orang Islam. Dan tokoh Yahudi yang terlibat dalam pembunuhan Uthman bin Affan antaranya ialah Abdullah bin Sabah yang juga terkenal dengan nama Ibnu Sauda. Dia adalah satu memainkan peranan, dan para ulama menulis banyak kisah Abdullah bin Sabah dalam usaha dia yang membawa kepada terbunuhnya Khalifah Islam yang ketiga, yakni Uthman bin Affan. Begitu jugalah berlaku pelbagai perkara-perkara yang lain sehingga menyebabkan orang Islam menjadi semakin lemah, termasuklah jatuhnya the Ottoman Empire, kan, Empire Islam Uthmaniyah Turki jatuh juga dengan peranan yang dimainkan oleh orang-orang Yahudi untuk meruntuhkan kerajaan-kerajaan Islam yang ada pada masa itu. Dan pelbagai lagi usaha yang mereka lakukan, termasuk membunuh Sultan Sulaiman Al-Qanuni pada tahun 926 Hijri, yang hidup daripada tahun 926 Hijri dan meninggal pada tahun 974 Hijri, dan para cucu dia yang diatur oleh satu orang Yahudi yang bernama Nurbanu, yang melakukan konspirasi ni selama lebih daripada 400 tahun. Dia bukan, rancangan ni dia bukan buat 1 tahun 2 tahun tak. Dia bukan 5 bulan 6 bulan, bukan. Tapi sejarah menceritakan kepada kita bagaimana Yahudi berperanan selama lebih 400 tahun sehingga akhirnya jatuhnya Turki itu dengan peranan yang dimainkan oleh Mustafa Ataturk. Ini semua tuan-tuan sekalian menunjukkan kepada kita bagaimana Yahudi ni dia ada peranan dia dalam menghadapi orang Islam. Antaranya bagaimana mereka guna kekuatan. Satunya Yahudi Ad-Dunamah. Tokoh dia bernama Madad Basha dan Mustafa Kamal Ataturk yang memainkan peranan penting dalam menghancurkan Khalifah Islam Uthmaniyah Turki, Khilafah Islam Uthmaniyah Turki. Yang keduanya puak-puak Salibi, kan, tentera salib Eropah. Dan tentera salib Eropah yang mana mereka ni buat beberapa perjanjian dengan negara-negara Eropah seperti Bulgaria, Romania, Perancis, Rusia, Itali dan sebagainya untuk berhadapan dengan orang Islam. Sebab tu kita sekarang ni tuan-tuan sekalian, yang kita lawan ICAT ni ataupun ISIT ni tuan-tuan sekalian, sebabnya ialah kita akan masuk dalam perangkap yang dimainkan oleh mereka. Baik, apa dia ICAT? ICAT ni International Convention, satu convention antarabangsa. Orang tanya convention tu apa? Treaty tu apa? Untuk bahasa orang-orang awam, kita boleh kata macam agreement lah, macam perjanjian kita dengan beberapa pihak. Dalam konteks ICAT ataupun ISIT ini, dalam konteks ini bermaksud kita buat perjanjian dengan negara-negara yang terlibat, yang telah bersetuju untuk menjadi anggota, untuk menyertai ISIT ini. Baik, apa dia tuan-tuan sekalian? Iaitu satu international convention antarabangsa. Usaha dia apa? On the elimination, untuk menghapuskan. Nak hapuskan apa? Nak hilangkan apa? Itu elimination. RD, kan? R tu racial, D tu discrimination. Untuk menghapuskan diskriminasi perkauman. Ada setengah-setengah orang
Dia kata jangan takutlah, dia kata ISIS ni tak ada apa-apa pun yang perlu ditakutkan. Bukankah Islam juga satu agama yang memang tujuan Islam datang kepada kita nak hapuskan diskriminasi perkauman? Betul tak? Kita tuan-tuan, kita kata oh iya juga, kita orang Islam memang kita nak hapuskan diskriminasi perkauman. Kita Melayu ke, kita India ke, kita Cina ke, kita sama saja. Tapi tuan-tuan kena ingat, kalau tuan-tuan baca betul-betul dokumen berkaitan dengan ICED ini ataupun ICED ini, dia bukan terhenti kepada soal warna kulit. Isu ni dia bukan sahaja terhenti pada warna kulit, tetapi dia akan pergi kepada isu-isu berkaitan dengan perkauman. Walaupun tak disebut dengan jelas, tapi dia akan berangkai sekali, dia akan mengikuti sekali, iaitu yang berkaitan antaranya dengan agama. Apa dia tuan-tuan? Salah satunya ialah freedom of thoughts dan juga freedom of religion. Kita kata kita tak ada masalah kan? Kita kata kita tak ada masalah. Dalam negara kita, kita ada undang-undang kita. Kita tak akan ubah undang-undang kita. Kita tak akan tunduk kepada tekanan antarabangsa. Nak tanya tuan-tuan, betul ke kita tak akan tunduk kepada tekanan antarabangsa? Kita kata, oh kita tak akan ikut. Kita kata kita tak akan ikut. Nak tanya tuan-tuan, betul ke kita tak akan ikut? Nak bagi tahu dekat tuan-tuan, kita tak payah tunggu lama. Tak perlu tunggu lama. Sekarang pun dah ada dah contoh bagaimana kita terikut-ikut dengan kehendak. Tak ada tekanan lagi. Tak ada tekanan. Baru tuntutan, baru permintaan, baru trend masyarakat antarabangsa. Apa dia sekarang trend? Tuntutan ataupun yang sedang berkembang sekarang, iaitu penghapusan death penalty ataupun capital punishment, hukuman mati. Tuan-tuan baca statement kenyataan akhbar oleh salah seorang pemimpin negara kita yang kata mereka sedang merancang untuk menghapuskan hukuman mati dalam negara ni. Tuan-tuan baca tak? Itu maknanya apa? Bukankah penghapusan hukuman mati ni, death penalty dan juga capital punishment, ialah satu gerakan antarabangsa, antaranya Amnesty International dan sebagainya. Tapi kalau tuan tengok di sebalik itu, dia satu gerakan yang berpunca daripada human rights movement, gerakan hak asasi manusia. Hak asasi manusia ni kalau tuan baca betul-betul, hak asasi manusia sekarang ni, dia bukan sebenarnya hak asasi manusia, tapi dia adalah new religion in the modern era. Dia adalah agama baru dalam era yang baru ni, dalam era moden. Agama baru. Saya, kawan-kawan saya yang lawyer tuan-tuan, kita lawyer bukan Islam saja, yang Hindu pun ada, yang Kristian pun ada. Saya bercakap dengan lawyer India 2-3 orang. Yang India yang ada nanda potu kat dahi ni, memang ori lah, memang betul-betul Hindu ni. Hindu memang kaki semayang punya. Pagi-pagi jumpa dekat mahkamah pukul 9 pagi tuan-tuan, tu dia apa ni, putih atas dahi ni. Saya tanya dia, Allah, saya tengok kat dia, ni apa atas dahi ni? Kita sajalah, kita melawak kan. Dia tak bawa balik semayang lah, dia kata. Pergi semayang tadi, dia kata, ingat orang Islam je ada semayang subuh, kami pun ada semayang subuh juga, dia kata. Dia pun duduk, saya pun tanya dia. Dia kata, kami, dia kata, dia geng Hindu ni kata, kami yang Hindu ni pun pening dengan human rights. Bukan orang Islam macam tuan-tuan, macam saya, kita orang Islam je pening. Yang Hindu ni yang ada nanda potu putih atas dahi ni pun pening dengan human rights. Dia kata human rights, dia kata dia memperjuangkan benda yang akan mengeluarkan orang Hindu daripada agama dia. Maknanya orang agama lain pun tuan-tuan menghadapi masalah yang sama sebagaimana orang Islam. Kalau tuan-tuan, kalau kita semua tidak sensitif dengan benda-benda yang macam ni, maka gerakan Illuminati ni tuan-tuan,
gerakan bawah tanah, gerakan yang kita kata rahsia ini, yang disusun dengan rapi ini, akhirnya dia akan berjaya. Kalau tuan-tuan nak tunggu sampai terlambat, masa tu kita dah tak boleh buat apa-apa dah. Sementara kita ada kemampuan, sementara kita ada ruang untuk mendesak pemimpin negara kita supaya jangan tunduk kepada tuntutan pihak yang tertentu, masa inilah kita guna pengaruh masing-masing. Sebab tu saya, tuan-tuan nak berpolitik, tuan-tuan nak masuk parti apa, itu terpulang pada tuan-tuan. Tapi tuan-tuan gunakan ruang yang ada bagi tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan di pihak A ataupun tuan-tuan di pihak B, guna ruang yang ada di pihak tuan-tuan untuk memastikan bahawa bila tuan-tuan berpolitik, tuan-tuan akan berpolitik dengan cara yang menguntungkan Islam, dengan cara yang akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukannya dengan cara yang mendatangkan dosa dan kemurkaan daripada Allah. Ini yang patut kita lakukan. Kita ni tak, kadang-kadang bila berbeza politik sikit, bergaduh. Ni masalah. Tak apa berbeza politik, tapi yang penting kita berbeza mungkin approach, cara, wadah yang berbeza, tetapi matlamat akhir kita sama, untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Engkau dengan cara engkau, aku dengan cara aku. Baik. Freedom of religion. Kita dalam negara kita, tuan-tuan, apa maksud freedom of religion dalam negara kita? Maksud freedom of religion dalam negara kita dengan freedom of religion di negara luar lain. Dia tak sama. Sebab tu bila kalau tuan-tuan belajar undang-undang, dan saya percaya kalau tuan-tuan belajar subjek apa sekalipun, kos apa sekalipun, bila masuk tajuk yang mula-mula tu, mesti ada definition, betul tak? Tuan-tuan belajar engineering, belajar medicine, belajar law, belajar apa sekalipun, belajar apa-apa sekalipun, teknologi dan sebagainya, bisnes. Bila masuk satu-satu subjek, biasanya atas sekali dia ada ta'rif, kan, dia ada definition, mesti ada. Dari segi bahasanya, fil lughah apa maksud dia, fil istilahan, dari segi istilah apa makna dia. Jadi bila kita kata freedom of religion, tuan-tuan kena tahu freedom of religion dalam negara kita, dia tak sama dengan freedom of religion di peringkat antarabangsa. Dalam negara kita, freedom of religion, maksud freedom of religion dalam negara kita ialah kita orang Islam dan juga agama lain bebas. Dan kita orang Islam bebas mendakwahkan, propagate agama kita kepada orang bukan Islam. Tapi orang bukan Islam, dia tak boleh propagate agama dia orang kepada kita. Di peringkat antarabangsa, tuan-tuan, yang ni dia tak boleh terima. Di peringkat antarabangsa, kena fair bagi dia orang. Fair. Bahawa orang Islam boleh sebar kepada bukan Islam, dan bukan Islam juga boleh sebar kepada orang Islam. Nak tanya, tuan-tuan sanggup lagu tu? Itu yang saya cerita semalam dekat masjid semalam, bahawa Bible disebarkan kepada orang Islam. Tuan-tuan sanggup? Bahan bacaan agama lain disebarkan kepada anak-anak kita yang mentah, yang tak tahu apa-apa ni. Tuan-tuan sanggup? Ini satu benda yang sangat bahaya, tuan-tuan. Satu benda yang sangat bahaya yang sedang berlaku dalam negara kita. Dan golongan barat, tuan-tuan, yang kita kata gerakan Illuminati ni, mereka sedang mengatur strategi bagaimana untuk penetrate. Sebagaimana Christian Snook Hegoronji, dia boleh penetrate di kalangan orang Islam, pesantren di Aceh, sehingga akhirnya Aceh kalah kepada kepada Belanda. Itu realiti. Dan tuan-tuan boleh baca peranan Snook Hegoronji dalam mengalahkan, dalam mencadangkan kepada Belanda untuk mengalahkan Indonesia. Lalu apa yang dibuat oleh golongan gerakan bawah tanah tadi, organisasi rahsia tadi?
Kalau bahasa Melayu kita panggil mason, masoniyah. Tuan-tuan rajin, cuba tuan-tuan Google bangunan mana dekat Malaysia ni yang ada nama mason, masoniyah ni. Penang ada, cari lagi beberapa negeri yang ada nama-nama ini. Ini menunjukkan kepada kita, tuan-tuan, mereka sudah pun masuk dalam negara kita. Tapi mereka tak mengaku. Dan mereka menggunakan welfare, charity, tolong orang. Sebab apa? Sebab dengan adanya benda-benda yang macam ni, maka kita tak boleh halang dia. Bila ada berlaku gempa bumi ke, kebakaran ke, malapetaka ke, dia orang boleh masuk. Siapa nak halang bantuan datang? Yang duk sekat bantuan ni orang Melayu je. Mesti melalui aku. Kan? Mesti melalui parti aku. Ni orang Melayu je duk bergaduh benda lagu ni. Dia orang masuk. Dia orang bukan masuk saja-saja, tuan-tuan. Dia orang masuk dengan agenda dia orang. Dia jadikan itu sebagai barisan depan untuk melindungi aktiviti di belakang. Kalau saya sempat cerita sedikit dekat tuan-tuan, AMLA, Anti Money Laundering Act. Siapa yang dalam bidang banking ataupun dalam bidang legal yang berkaitan, dia akan tahu. Anti Money Laundering Act, AMLA. Malaysia, tuan-tuan sekalian, ditekan oleh Amerika untuk melaksanakan AMLA, Anti Money Laundering Act, termasuk counter terrorism dan sebagainya. Pasal apa? Kerana Malaysia berada di tempat yang sangat strategik untuk bagi bantuan kepada pejuang-pejuang Islam di rantau ni. Dan bagaimana untuk kontrol supaya bantuan-bantuan sesama orang Islam ni dapat diminimumkan, supaya orang Islam yang sedang berjuang tidak mendapat kekuatan. Caranya ialah dengan menyekat orang Islam, sesama orang Islam, daripada menyampaikan bantuan. Maka caranya dengan menggunakan banking system. Sekarang ni kan nak salur duit kan senang. Ke tuan-tuan masih post duit dekat anak? Pakai wang post? Ataupun style zaman dulu, apa, bubuh karbon. Kan? Tak mau post main nampak, post main angkat tengok. Duit 50 dia pun dah poket dia. Kan? Kita bubuh karbon, depan belakang buh sekeping ke 2 keping hantar ke anak. Ni cerita zaman dulu. Zaman sekarang tak ada dah benda-benda lagu tu. Tak payah dah, sebab pakai handphone kita boleh hantar dah duit sampai dah dekat anak, pakai handphone je. Ini banking yang ada pada zaman kita hari ni. Maka Amerika dia tahu bahawa orang Islam sangat mudah menolong saudara seagamanya, termasuk golongan pejuang-pejuang di seluruh dunia. Lalu mereka menekan negara-negara Islam supaya melaksanakan apa yang dipanggil sebagai AMLA, Anti Money Laundering Act, termasuk akta-akta yang lain seperti counter terrorism dan sebagainya, supaya orang Islam yang sedang berjuang itu dapat dilemahkan. Ini cara yang mereka buat, tuan-tuan. Maka bila kita tengok dalam keadaan yang macam tu, apa yang mereka lakukan ialah mereka bagi tekanan. Kita kata kita takkan tunduk sebab kita ada undang-undang kita. Tapi realitinya AMLA antara contoh undang-undang yang kita laksanakan kerana kita tunduk kepada tekanan Amerika. Banyak lagi contoh lain yang kita boleh sebut, tapi itu salah satu daripada contoh dia, tuan-tuan. Untuk pengetahuan tuan-tuan, golongan ni dia bersembunyi di sebalik charity. AMLA ni, tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan biasa pergi shopping outlets, shopping complex, tuan-tuan biasa tengok kedai-kedai yang tak ada customer. Kedai yang tak ada customer, tak ada pelanggan. Setiap kali kita pergi shopping complex, kedai tu kosong. Tapi kedai tu dah wujud kat situ dah beberapa tahun. Kalau tuan-tuan fikir cara logik tak boleh bertahan. Kita buka kedai, kalau 3-4 bulan orang tak masuk, bungkus. Betul tak? Dengan nak bayar sewa dan sebagainya, kita tak boleh, tuan-tuan. Gaji pekerja dan sebagainya, dengan overhead yang terpaksa kita alami, yang kita terbeban. Tapi dia dah berapa tahun dah dekat shopping complex tu dia masih ada. Kedai yang mewah, pelanggan seorang pun tak masuk, tapi dia boleh survive dah berapa tahun. Itu contoh mudah
Contoh mudah nak bagi tuan-tuan faham, bahawa depan tu nampak macam bisnes biasa, tapi sebenarnya dia sedang melarikan diri daripada apa yang kita panggil sebagai AMLA, Anti Money Laundering Act. Dia cuba membersihkan wang-wang haram tadi dan berselindung aktiviti-aktiviti jenayah, aktiviti yang menyalahi undang-undang, tapi nampak macam benda tu patuh kepada undang-undang. Sebab kalau duit masuk, engkau tak berniaga, ni duit apa? Betul tak? Tuan-tuan buka current account, setengah-setengah bank bukan senang untuk tuan-tuan buka current account dekat bank dia. Tiba-tiba duit masuk banyak. Sekarang ni kalau tuan-tuan masuk duit lamsam 50,000 ke atas, lebih daripada 50,000, dia akan termasuk dalam suspicious transaction. Masuk dalam suspicious transaction, bank berkewajipan untuk maklumkan kepada bank negara. Nanti tuan-tuan akan berhadapan dengan benda tu. Kalau masuk lebih daripada 50,000, ni semua ni celah gigi belaka ni, 50,000. Dan ada cadangan nak turunkan hak 50,000 tu jadi 25,000. Ni lagi teruk. Jadi macam mana nak hadapi benda ni? Dia orang create perniagaan yang sebenarnya bukan perniagaan. Tuan-tuan nampak tak? Benda very systematic. Semakin sistematik dan semakin sophisticatednya undang-undang, jenayah juga akan menjadi semakin sistematik, semakin terancang dan semakin sophisticated. Kita yang jenis duk alpa, duk leka, duk main dan tidak berjuang, kita akan dikalahkan oleh musuh. Kita akan dikalahkan oleh musuh. Musuh menyusun dengan rapi, tuan-tuan sekalian, apa yang cuba mereka lakukan. Baik, saya minta maaf saya ambil masa tuan-tuan. Sekarang 8.18, saya nak buka soalan kalau tuan-tuan ada sebarang soalan. Dia ceramah ni sejam je, dia tak boleh lebih. Kalau lebih dia tepu. Tepu macam air Milo, tuan-tuan bubuh Milo dah lagi kacau-kacau, dia takkan larut dah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalannya, adakah orang Islam sendiri terlibat dengan gerakan yang macam ni? Baik, tuan-tuan sekalian, saya kalau boleh saya cuba mengelak daripada sebut nama lah. Kalau boleh saya nak mengelak daripada sebut nama. Cuma saya jawab secara umum, boleh kan? Saya jawab secara umum. Keterlibatan orang Islam dengan gerakan-gerakan, sama ada tuan-tuan nak bagi nama Illuminati, ataupun tuan-tuan nak bagi nama Freemason, tuan-tuan nak bagi nama apa lagi, apa-apalah nama kan, apa-apa nama yang tertentu yang tuan-tuan mungkin ada dalam kepala tuan-tuan, tapi saya tak mau sebutlah sebab benda ni kadang-kadang kita akan berhadapan dengan masalah undang-undang. Tapi secara umumnya itu istilah-istilah. Ada atau tidak orang Islam yang terlibat dengan benda ni? Saya bahagi pada dua. Satu, orang Islam yang memang declare dan dia tahu bahawa dia terlibat dengan benda tu. Ada? Kan? Dia sebut sendiri dan dia declare, dan kita tuan-tuan boleh tengok dalam internet. Yang tu tuan-tuan boleh tengok. Tokoh-tokoh yang kita pernah kagum sebelum ni pun, yang pernah menjadi rujukan, terlibat. Kan? Satu. Yang kedua, yang terlibat dengan cara yang dia tak sedar bahawa dia terlibat dengan gerakan seperti ini. Baik. Macam mana kita nak tahu sama ada kita terlibat ataupun tidak? Macam mana kita nak tahu seseorang tokoh tadi, pemimpin tadi, dia terlibat ataupun tidak? Kita tak boleh bagi satu jawapan secara black and white. Tetapi yang saya boleh senaraikan dengan cara yang mudah, nombor satu, jikalau mereka berani mempertikaikan ajaran teras dalam Islam, itu menunjukkan satu contoh tanda yang jelas bahawa mereka mulai terlibat dengan gerakan-gerakan yang macam ni. Dia orang Islam, tapi dia mulai mempertikaikan benda yang teras dalam Islam. Contoh apa dia? Semayang. Semayang ni tuan-tuan, tak ada pertikaian di kalangan para ulama. Wajibnya semayang 5 waktu dan seumpamanya. Tiba-tiba dia pertikai. Maka itu contoh mudah, kan?
Apa? Kalau kita nak pergi lebih mendalam, yang duk berlaku sekarang, cerita pasal lesbian, gay, kan? Orang yang tukar jantina ni apa semua, tiba-tiba dia pertahankan benda tu. Sedangkan tidak ada seorang pun ulama yang muktabar yang mempertahankan benda tu. Maka itu antara tanda bahawa mereka mulai terjebak dengan agenda ni. Sama ada mereka sedar ataupun tidak, dia orang lebih tahu. Kan Allah Taala lebih mengetahui tentang hal ini. Tetapi kita, untuk kita mengambil sikap precaution, ihtiyat, kita nak hati-hati dengan tokoh-tokoh tertentu. Caranya ialah dengan melihat kalau mereka mengeluarkan pendapat yang menentang benda yang teras dalam agama, maka itu tanda-tanda awal bahawa mereka terlibat dengan gerakan ini. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Boleh. Berapa buah negara Islam yang terlibat? Baik, bilangan yang tepat saya tak pastilah. Bilangan yang tepat, tapi kalau tuan tengok senarai itu sudah pun banyak. Sudah pun banyak yang terlibat. Dan kalau tuan-tuan tengok juga apabila mereka buat reservation. Mereka buat reservation maknanya dalam artikel fasal yang tertentu tu, mereka kata sebab benda tu tak sesuai dengan situasi mereka. Macam Malaysia lah, macam Malaysia kita ada situasi yang mana kita orang Islam ada privilege. Orang Melayu khususnya ada privilege. Jadi sesiapa yang buat mana-mana negara partisipan yang membuat reservation, mereka ditekan sekarang, dituntut supaya memastikan mereka boleh akur kepada kesemua yang disenaraikan di dalam ICAT tu. Jadi itu yang soalan kita, sejauh mana kita boleh bertahan dengan tekanan antarabangsa untuk mempertahankan privilege yang kita bagi kepada orang Melayu, kepada orang Islam dan kepada agama kita. Sebab kalau tuan-tuan tengok undang-undang kita, undang perlembagaan menjamin perlindungan kepada agama Islam, tapi perlembagaan tidak menjamin perlindungan kepada agama lain. Perlembagaan hanya bagi kebebasan kepada agama lain. Maksudnya agama lain bebas diamalkan, tapi kalau agama lain nak mati, undang-undang takkan tolong. Undang-undang perlembagaan negara takkan tolong. Tapi Islam, dia ada perlindungan, protection, dia ada privilege, keistimewaan, yang mana tugas Raja Melayu, tugas Majlis Raja-Raja, tugas Yang di-Pertuan Agong dan tugas kita semua dalam perlembagaan disebut ia untuk melindungi agama Islam. Jadi berdasarkan undang-undang, agama Islam tu dilindungi, akan dipertahankan dan tak akan dibiarkan dia mati dalam negara ni. Jadi itu menunjukkan bahawa ada perbezaan layanan kepada satu agama dengan agama lain. Nak tanya tuan-tuan, itu adil ke tak adil? Ada kawan saya, dia kata tak adil, dia kata kena bagi sama. Saya kata apa? Saya kata tetamu kan mengandung, pergi masuk rumah orang, dia beranak dari rumah orang tu, lepas tu dia nak jadi tuan rumah, boleh tak? Boleh? Tak boleh. Dia tetap tetamu. Dia tetap tetamu. Walaupun dia lahir dalam rumah kita, tapi anak yang lahir dari rumah kita, dia tak boleh jadi landlord, tuan-tuan. Dia tak boleh jadi owner of the house. Tak boleh. Kita hari ni yang lahir dalam rumah kita, kita bagi kat dia. Patutnya dia bersyukur dengan apa yang kita bagi. Ni tak nak lebih lagi. Dia kata apa? Kami bukan minta nak lahir dalam ni. Dia jawab lagu tu. Memanglah engkau tak minta lahir dalam ni. Tapi cuba tuan-tuan pergi beranak dekat Arab Saudi, agak-agak boleh dapat kerakyatan Arab Saudi? Boleh dapat tak? Tak dapat. Beranak di banyak negara dalam dunia, dapat ada kerakyatan. Di UK sekalipun dapat ada kerakyatan. Dulu dapat, sekarang tak dapat. Maknanya tuan-tuan sekalian, kita tak boleh kan. Yang kata equality ni, tuan-tuan kena baca equality tu maksud yang bagaimana.
Takkanlah orang mengandung main beranak dalam rumah kita, kita kata dia pun tuan rumah juga, sama dengan kita. Tak logik tuan-tuan. Lepas tu nak berhujah dengan equality, tak betul. Tengok tempat lah, kena tengok sejarah tu macam mana kan, sejarah rumah tu macam mana, dalam geran tu nama siapa. Jadi tak bolehlah kita mudah-mudah nak guna prinsip equality. Wallahualam. Ada soalan lain? Ya. Macam Arab Spring. Arab Spring. Baik. Wallahu alam. Sebagaimana yang saya sebut dekat tuan-tuan tadi, bila kita guna istilah Illuminati ni, kalau tuan-tuan buat research akan dapati banyak pandangan, sebenarnya banyak pandangan. Tapi sebagaimana yang saya sebut tadi, kita tidak tujukan istilah Illuminati ni kepada satu kelompok tertentu kan. Tapi bila kita guna istilah Illuminati, dia bermaksud satu gerakan rahsia kan, satu gerakan bawah tanah, satu gerakan yang tersusun untuk buat satu-satu benda. Itu kalau kita guna bahasa yang mudah lah kepada orang awam. Baik. Arab Spring, kalau tuan-tuan tengok, ada tak peranan benda ni? Peranan musuh ada tak? Ada? Peranan musuh. Tuan-tuan nak tahu peranan musuh ada atau tidak, tuan-tuan tengoklah apa tindakan Amerika dalam Arab Spring. Tuan-tuan tengoklah tindakan Rusia macam mana. Tuan-tuan bacalah akhbar Israel macam mana. Apa tindakan diorang, bantuan diorang dan sebagainya. Saya bagi contoh mudah tuan-tuan, dalam isu Palestin. Logik ataupun tidak, saya tanya tuan-tuan, logik ataupun tidak, kalau kita orang Islam, kita berlawan dengan Yahudi, agak-agak tuan-tuan lah, orang Islam lain akan tolong kita ke tolong Yahudi? Ikut logik lah, kita cakap logik dulu. Kita Islam ni, kita semua orang Islam ni, katalah kita duk berhadapan dengan Yahudi, Yahudi duk lawan kita, buat naya kat kita, bunuh lah apa semua. Agak-agak tuan-tuan lah, orang Islam hak lain akan tolong kita ke tolong Yahudi? Tolong orang Islam lah, betul tak? Itu ikut logik, itu ikut logik kita lah. Dan itu yang sepatutnya pun. Dalam agama kita memang kena tolong sesama orang Islam. Tapi apa yang berlaku di Palestin? Tuan-tuan boleh bayang, Mesir tutup pintu sehingga menyebabkan, tuan-tuan tanya mana-mana NGO yang nak sampaikan bantuan kepada Gaza kan, Gaza, yang dia jadi penghalang siapa dia? Mesir. Patutnya Mesir tolong kita, sepatutnya. Ni dah lah tak tolong, dia jadi penghalang pula. Dia pula yang menyusahkan kita untuk menolong saudara-saudara kita di Palestin. Itu yang kita kata Illuminati tu. Kalau tuan-tuan nak tengok apa bukti Illuminati, mana ada tulis kat dahi Illuminati tuan-tuan? Tak ada tulis. Tuan-tuan tanya penjahat, ada dia tulis aku jahat ni? Tak ada. Jadi maksud Illuminati yang kita bincangkan pada malam ni ialah satu istilah yang kita gunakan kepada mana-mana gerakan, mana-mana kumpulan yang tertentu yang berjalan secara rahsia dan mereka mengatur agenda-agenda jahat, rancangan jahat untuk merosakkan kumpulan-kumpulan yang tertentu ataupun negara lain dan sebagainya. Itu maksud Illuminati yang kita bincang, yang kita sebut tuan-tuan sekalian. Jadi kalau tuan-tuan tanya, termasuk yang baru ni, pembunuhan Khashoggi kan, kalau tuan-tuan ikut logik akal boleh tak pembunuhan tu berlaku dalam bangunan konsulat? Kalau ikut logik, tak. Orang gila saja akan buat pembunuhan dalam konsulat tuan-tuan. Orang gila saja. Tapi tuan-tuan, manusia ni kita tak tahulah kan, dan saya tak mau bercakap secara detail terperinci benda tersebut, tapi saya nak bagi satu contoh yang mudah tuan-tuan nampak. Orang ni, dalam bahasa Melayu kita kata sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua kan. Orang tu hilang, tak dapat dikesan. Dia berjaya atau tak berjaya?
Gerakan rahsia ni berjaya tak berjaya? Dia berjaya. Hilang. Senyap. Yang kedua hilang juga. Tak dapat dikesan. Kita ni tuan-tuan, cuba tuan-tuan perhati. Kita buat silap bila? Bila kita overconfident. Kita buat satu benda berjaya, buat benda yang kedua berjaya, akhirnya kita terlalai. Kita akan terlalai. Sama ada kita orang baik ataupun orang jahat, sama je. Bila kita buat satu benda, kali kedua, kali tiga, akhirnya kita terlalai. Macam tuan-tuan mula-mula bawa kereta dulu. Mengantuk ke tak mengantuk? Mula-mula bawa kereta dulu. Mana nak mengantuk, ayah kita bagi anak kunci, tu dia mata bulat pegang kereta. Tak mengantuk sebab first time bawa kereta. Tak mengantuk tuan-tuan. Boleh bawa kereta tu macam boleh bawa kapal terbang. Punya seronok boleh bawa kereta. Tanya siapa yang mula-mula dapat motosikal, kan? Mula-mula dapat motor, bawa motor tuan-tuan. Macam dapat syurga tu. Tapi bila kita dah lama bawa kereta, bawa motor, kita jadi lalai, betul tak? Kita jadi take for granted, ambil mudah apa semua. Buat jenayah pun lagu tu juga. Kali pertama orang tu hilang, tak dapat dia kesan, dunia pun senyap, tak kata apa. Kali kedua pun lagu tu juga. Dia bila masuk kali ketiga, kali keempat, kita overconfident. Akhirnya kita tersilap. Kita tak ambil kira faktor-faktor yang akan menyebabkan benda tu akan jadi pecah satu dunia. Akhirnya itu yang berlaku sekarang. Benda yang beyond, yang melampaui expectation kita, tapi itulah yang berlaku. Sangat dahsyat. Sebagaimana yang tuan-tuan sedia maklum. Sebab tu kita tuan-tuan sekalian, benda-benda yang macam ni adalah satu benda yang jenayah yang sangat dahsyat, dan itu juga yang kita panggil sebagai golongan gerakan rahsia jenayah yang terancang dan sebagainya, yang mereka ada agenda-agenda yang tertentu dan sangat jahat tuan-tuan. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Cukup kot sejam lah. Nak soal lepas ni kena jemput lain lah pula. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan sekalian kerana sudi memberi peluang kepada